أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi, maka Allah beriman berselawat kamu ke atasnya dengan selawat yang sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Maksudnya barang siapa berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. InsyaAllah kita mulakan majlis kita, kuliah subuh kita dengan berselawat sempurna dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
العظيم تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى نبينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا يا الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وخصوصا خاصا إلى أرواح صاحب النية وصاحب الجماعة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini, alhamdulillah, Allah izinkan pertemuan kita. Allah beri rezeki kepada kita pagi ini, alhamdulillah, dapat kita bangun dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kepada kita, kita dapat datang sembahyang berjamaah. Alhamdulillah, ini rezeki yang terbesar. Rezeki dapat solat berjamaah, datang ke rumah Allah. Bukan ke semua orang dapat. Kalau semua dapat penuh masjid surau, tapi Allah pilih kita, Allah bagi rezeki pada kita pagi ini, kita datang ke rumah Allah, kita dapat sembahyang berjamaah. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi kepada pengajian kita dalam kitab Muniyatul Musalli ini, jadi saya nak ambil sebut sedikit kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di luar sana ada orang kata dia manusia biasa, manusia yang makan, minum, tidur, jaga, nikah, kahwin dan sebagainya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW memang manusia biasa macam kita, tetapi dia insan yang terpilih. Dia insan istimewa. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Berzanji, ada menyebutkan di sana, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Maknanya hadara ummahu, dihadirkan kepada maknya, ummahu, mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah.
dihadirkan kepada maknya pada malam kelahirannya, Lailata Maulidihi, maulidnya pada malam kelahiran Nabi SAW, dihadirkan kepada maknya Asiyatu wa Maryam, Asiyah dan Maryam. Siapakah Asiyah ni? Si Asiyah ni adalah isteri kepada Fir'aun. Zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, seorang insan istimewa yang membesar, membela, menjaga Nabi Musa AS. Dia tidak melahirkan Nabi Musa, tapi dia membesar, memelihara Nabi Musa AS. Sampailah Nabi Musa selamat daripada kekejaman Fir'aun. Sebab Fir'aun pada ketika itu, siapa melahirkan anak lelaki dibunuh. Bila daripada kaum Bani Israel, bukan daripada kaum dia, bunuh. Tapi sebab jasa keistimewaan yang ada pada Asiyah, maka Nabi Musa terselamat dan dapat menerima kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bukit Tur Sina. Begitu juga pada malam itu, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, dan Maryam. Siapakah Maryam ini? Maryam, Siti Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa. Dan kitab Berzanji sebut, kita baca. Jadi dua perempuan, dua wanita istimewa ini dihadirkan pada malam kelahiran Nabi SAW untuk menyambut Nabi. Orang kata bahasa senangnya jadi Tok Bidan. Tok Bidan yang sambut Nabi. Kelahiran Nabi itulah daripada syurga. Sebab itu kita katakan dia manusia istimewa. Walaupun dia manusia macam kita, tapi dia insan istimewa. Sebab baginda disambut oleh bidan khas daripada syurga. Kita tak tahu siapa sambut. Kita tak tahu siapa yang sambut kita. Berbalik tanya, kalau mak ada tadi, agak-agak siapa yang sambut kita? Jangan kata naik bala. Dia tahu naik bala kat mana. Dulu kat Epek dulu kan, kat Pasar Kajang. Ataupun yang sebelah klinik Com sebelah bas tank, sebelah bas tank, taksi tu kan. Ada kili. Itu yang sambut di Kajang ni, itu yang paling masyhur ketika itu. Abang kita hari ni pun ada. Tapi bukan Nabi SAW begitu keadaannya. Bidannya adalah daripada syurga, ahli syurga, Asiyah dan Maryam. Allah hadir pada malam itu fi niswatil hadiratil qudusiyah. Sambung bacaan tadi. Fi hadiratil qudusiyah, dalam niswatil, dalam kumpulan bidadari syurga. Qudusiyah yang bersih. Bidadari syurga ni qudusiyah, bersih, tak ada dosa. Ini manusia istimewa yang kita nak tolak daripada mereka-mereka yang ada suara-suara sumbang yang mengatakan dia manusia biasa. Ini insan-insan yang dipilih oleh Allah SWT. Nabi manusia terpilih, dan bidan yang dihadirkan pada malam itu pun bidan yang terpilih. Yakin dan percayalah bahawa Nabi Muhammad SAW adalah
model kita. Bagi satu tempat untuk kita tengok, kita ambil dan kita ikuti. Bukan setakat kita dengar-dengar, hanya kita tengok orang buat. Yang pentingnya kita ikuti apa sunnah Nabi SAW. Di satu bab, ada baru-baru ni timbul pula kata tak payah berdoa untuk Nabi dan sebagainya. Sebab Nabi itu memang dah terpelihara. Pun ada juga, ada orang hantar dalam YouTube tanya soalan kat saya. Tak perlu lagi kita berdoa untuk Nabi sebab dia insan terpilih. Saya nak jawab satu sikit saja. Kenapa kita jawab dalam selepas azan tu? Selepas azan tu kita berdoa supaya Rasulullah SAW diletakkan di maqam mahmudah, maqam yang terpuji, tempat yang tinggi. Kalau kita tak payah doa lah. Jadi tak perlulah kita nak jawab panjang. Itu jawapannya. Lepas solat baca doa. Lepas sembahyang, lepas azan, cuba teliti makna doa yang kita baca selepas azan. Pun dah cukup dah. Kita tengok dah sendiri. Jadi alhamdulillah, pagi ni kita dah bahaskan sedikit tentang Maulid Nabi SAW. Baik, muslimin muslimat rahimahullahu ta'ala yang saya sayangi, saya kasihi dan sentiasa mendoakan kebaikan semua. Pagi ini insya-Allah kita nak masuk muka surat 112, kelebihan memelihara sembahyang. Itu tajuk. Kelebihan memelihara sembahyang. Sebaiknya kita memelihara sembahyang ataupun segala sembahyang tersebut dengan sedaya mungkin. Ini kata Tok Guru. Tuan Guru ngarang kitab ini, Syekh Al-Qadhi kata, sebaik-baiknya kita memelihara segala sembahyang tersebut sedaya upaya mungkin. Jaga sembahyang. Ada sembahyang yang utama, sembahyang subuh, dia punya ranking. Kemudian sembahyang Isya. Kemudian sembahyang Asar. Dijaga ni. Kemudian yang keempatnya sembahyang Zuhur. Dan yang kelimanya sembahyang Maghrib. Jadi sembahyang ini dia punya kedudukan dia. Kalau tak boleh jaga ini, jaga ini. Ambil peluang. Yang pertama sekali sembahyang subuh. Berjamaah. Kemudian sembahyang Isya berjamaah. Kenapa? Dua solat ini yang duduk di ranking yang teratas sekali ini, Nabi kata, kalau kamu nak kenal orang tu ada munafik, tengok pada dua ni. Orang yang tak pergi sembahyang subuh berjamaah dengan Isya berjamaah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi kata, kalau nak tengok ada orang tu sifat munafik ataupun tidak, tengok pada dua solat. Sebab sahabat-sahabat Nabi SAW ini, mereka buat, mereka ikut, mereka tiru, mereka contohi tingkah laku Nabi SAW A to Z. Semua mereka ikut. Jadi kat mana cacat celahnya mereka ini? Kat mana nak cari munafiknya? Kat mana nak cari pasiknya ini?
Semua ikut. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, semua ikut. Nabi berhenti, Nabi senyum, semua ikut. Tapi kalau nak kenal dari mereka-mereka ini yang ada sifat-sifat yang disebutkan tadi, tengok pada sembahyang subuh dengan sembahyang Isya. Sembahyang lain dia boleh ikut. Sembahyang zuhur, terang, menerang. Sembahyang asar, sembahyang maghrib, okey. Sembahyang maghrib tu time-time baru balik kerja, orang rehat dulu sampai rumah. Boleh nak makan lagi pun tak masak lagi, ataupun nak tidur pun tak lena lagi, tak sibuk lagi, nak tengok berita-berita pun tak ada lagi, berita pukul 8. Jadi time tu orang tak pernah sibuk. Tapi kalau sembahyang Isya, dia mula malas. Sembahyang asar, kalau kita hari ini sibuk dengan jam. Tapi jam, aku nak berhenti sembahyang ke nak terus, ataupun tiap-tiap hari buat jamak. Kerja di Kuala Lumpur, duduk di Melaka, hari-hari dia buat jamak pun ada juga. Kita bukan nak bahaskan bab sembahyang jamak, tetapi itulah hakikatnya. Ada soalan yang tanya begitu rupa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lama bagi ada gangguan sikit. Jadi jaga sembahyang. Sembahyang yang pertama, sembahyang subuh berjamaah. Usahakan, walaupun orang kata nak turun katil tak sampai 4 kaki, tapi nak turun katil itu susah. Nak tendang selimut yang tak sampai 2 kilo beratnya pun susah nak tendang. Nak sepak di tepi. Memang nampak macam budak. Kalau budak penuh. Kalau budak senang, kita nampak orang. Itulah hakikatnya. Jaga. Ya. Kemudian sembahyang sunat jaga. Sebab kita nak, kita nanti bila kita meninggal, kita nak rasa di mana tempat sebenarnya kita duduk dalam kubur. Sebenarnya kita nak pergi arah tuju kita ke mana, dalam kubur kita dah tahu. Masuk dalam kubur dah tahu dah. Hatta ada setengah orang tu, keistimewaan yang Allah bagi pada dia, nak mati tu pun dah tahu dah. Antara Nabi kata, antara ahli syurga itu, tanda-tanda ahli syurga itu, bila dia nak sakaratul maut, air matanya mengalir, menangis. Ini ahli syurga. Itu yang pertama. Ahli syurga, tanda ahli syurga itu bila dia mati, dalam keadaan dia nak mati, meninggal dunia itu, air matanya mengalir. Kenapa mengalir? Sebab dia terperanjat. Allah tunjukkan, inilah tempat kamu, inilah nikmat yang kamu akan terima. Kalau kita ada baru-baru ni, tak barulah, lama lah, ada dia orang buat tempayan besar, ada buat apa ni, kawah besar, ceret besar, apa lagi? Siapa pernah pergi? Kat Terengganu sana kan? Terengganu ke Kelantan? Ganu mah, kat Ganu mana? Ramai yang ikut. Sebab apa? Pelik, tak nak tengok. Pelik. Saya pun pergi juga, tapi tak sampai. Tak sampai. Tapi mereka pergi, saya duduk di satu tempat sempadan
pasir putih. Dia duduk kat situ, ada R&R. Dia tentu pergilah. Saya duduk sini, saya nak makan. Alhamdulillah, lama tak makan kulat sisir. Kulat yang duduk kat kayu, cendawan sisir. Cendawan sisir. Tengok ganu. Ada kat situ. Ada goreng, ada masak lemak, ada. Oh, sedap. Alhamdulillah. Dia orang pergi. Sebab saya tak tahu tujuan dia orang pergi tu. Perempuan nak pergi tengok tu. Saya kata tak perlu pergi tengok. Nanti tu pengaruh pergi. Kali dengan saya ikut sekali. Ataupun orang nampak, orang ambil gambar nanti, Ustaz Nasir pun datang juga. Buat tak pergi tengok kan? Saya pergi. Dah ganu. Jadi orang yang hampir-hampir nak mati ni, Allah tunjukkan, Allah lihatkan dia, inilah syurga yang sebenar, yang tempat kamu nak pergi. Dia terperanjat mengalir air mata. Macam kita dapat satu berita gembira, nak pergi haji tak boleh, dah lama dah tunggu tak sampai-sampai panggilan, tiba-tiba dapat surat panggilan, dapat pergi haji tahun ni. Mengalir air mata, seronok. Bukan mengalir kerana sedih, kerana gembira. Ada setengah orang tu saya bawa, dah sampai sana, tengok Kaabah. Tengok Kaabah, menangis. Kenapa? Dah lama dah hidang. Allahu Akbar, tak pernah tengok Kaabah. Hari-hari, satu hari 5 kali kurangnya. Allah, campur semangat lagi Allah. Tapi dia tengok gambar aja. Tiba-tiba sampai depan mata dia, tengok sendiri, inilah Kaabah yang sebenar. Mengalir air mata. Terperanjat. Indahnya, cantiknya. Yang Nabi kata setiap hari Allah turunkan 120 pahala pada Kaabah itu. Setiap hari Allah turunkan 120 pahala pada Kaabah itu. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang solat depan Kaabah, 20 untuk orang tengok dan tenung Kaabah dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat seluruh manusia, satu dunia manusia datang ke sana dan menghadap Baitullahil Haram. Dia terperanjat dan menangis kerana gembira. Tuan-tuan, orang yang nak mati pun sama juga. Bila dia mengalir air mata, ada yang senyum, terperanjat, itu tanda ahli syurga, Nabi kata. Orang tak beriman pula, muka dia akan jadi pucat, nampak jernih sebelumnya, tetapi bila ditunjukkan, muka dia berubah macam tengok hantu, tengok harimau depan. Takut. Muka yang nampak jernih dah jadi macam tak berseri dah. Bahkan ada yang hitam tukar jadi rupa. Ini dia dapat lihat tempat yang dia nak pergi, neraka Jahannam. Ada orang yang nak mati ni, Allah tunjukkan kepada dia berpeluh, lap peluh. Bukan air yang dimandikan jenazah tadi, tetapi peluh yang keluar daripada wajahnya. Ini pun tanda ahli syurga. Tanda ahli syurga. Bila kita mandikan dia, nak kapankan dia, dia keluar peluh. Nak kata apa panas, baru lepas mandi. Mandi pula, mandi jenazah ni bukan seminit 2 minit. Paling kurang pun setengah jam kat bilik air tu. Kalau orang hidup lah, menggigil dia, sejuk. Disabun, digosok, macam-macam. Ya? Tapi peluh keluar tuan-tuan. Peluh. Dilap keluar lagi, dilap. Ini tanda ahli syurga.
Tuan-tuan, ini kehebatan. Ada orang yang mati hari Jumaat, tanda-tanda dia baik. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada yang mati tengah solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tumbang. Ada yang tengah meletakkan mukanya, wajahnya yang dia rasa, yang orang rasa mukanya ni hebat, dijaga, diletak macam-macam lah muka ni, tengah-tengah sujud, muka yang cantik tadi yang dia kata hebat tengah sujud di tempat orang pijak, di tanah, mati dia. Ni mati yang dicemburu, mati baik, ahli syurga. Nabi kata barang siapa yang mati akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah, dia ahli syurga, masuk syurga dia. Dia hebat. Paling tidak pun Allahu Akbar, ya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati tengah sembahyang, lepas sembahyang. Mati-mati yang dicemburui. Ini tuan-tuan, perempuan yang saya sayangi, saya kasihi, dan sentiasa mendoakan kebaikan semua, insya-Allah. Kita nak cari sesuatu yang saya sebut di awal-awal tadi. Bila matinya kita, dua pilihan. Sama ada kubur yang kita masuk tadi ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga, ataupun kubur yang kita nak duduk itu salah satu daripada lubuk neraka. Alhamdulillah. Minta berlindung dengan Allah. Kita nak kubur yang kita nak pergi ni, kita nak kubur yang salah satu daripada taman-taman syurga. Kita duduk kat rumah, petang sekarang nak pergi taman, tiba-tiba hujan, ya? Maka kita keluarkan kursi, dah janji dengan anak keluarga, kita keluar, letak meja, letak kursi, makan kat situ. Adalah mini taman tu, ada kolam, ada ikan bermain, ada angin sepoi-sepoi bahasa baku, ya? Sono. Itu baru taman, belum pergi taman sebenarnya. Jadi kubur itu kita dah rasa dah, inilah syurga yang lebih baik lagi, yang tempat yang betul-betul kita akan dapat bila mana kita selepas berada di padang mahsyar nanti. Jadi jaga sembahyang. Kenapa kita jaga sembahyang? Sebab kita nak pergi tempat yang istimewa. Kita nak pergi tempat yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah SWT, syurga dan neraka. Baik. Terutamanya pada saat-saat kita mengerjakan sembahyang malam. Sembahyang malam ni, Masya, sembahyang malam, dua sembahyang yang Nabi sebut tanda orang munafik itu sembahyang malam. Sembahyang Isyak. Jaga. Kalau boleh macam mana pun ikhtiarlah, aku nak pergi sembahyang Isyak. Maghrib tak payah, Maghrib tu dia punya ranking yang paling bawah sekali. Tapi kalau boleh pergilah sembahyang Maghrib. Tapi jaga, pelihara sembahyang Isyak tu. Sebab tu Nabi kata dalam hadis lain, kalau orang tahu kehebatan sembahyang Isyak itu, dia pasti akan datang walaupun dalam keadaan dia merangkak. Dia merangkak. Maksudnya merangkak tu dia teraba-raba nak pergi. Kalau hari ni tak perlu, kalau tengok orang merangkak mungkin dia tak betul kot. Ni zaman Nabi cerita ni, zaman dulu tak ada tiang elektrik sebatang, tak ada. Tak ada lampu. Koko nak rumah orang lampu, rumah kiri kanan ada lampu nampak jalan. Tak ada lampu pelita dalam rumah je.
Tapi hari ini kalau orang datang Makkah, tuan-tuan ingat orang ke apa benda tu. Jadi walaupun dalam keadaan Makkah, dia akan meraba-raba pergi sembahyang Isyak dan subuh berjamaah. Lepas sembahyang Isyak lagi Nabi kata, siapa yang sembahyang man shalla arba'a rakaat, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat ba'da Isyak, kamislihinna, seperti mana dia sembahyang pada Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lepas sembahyang Isyak, jaga nak buat ke tak buat ni. Tak sempat tengok berita apa. Sebab ada setengah orang dia tak boleh tinggal berita. Berita TV3, berita TV9. Dia nak tengok berita mengalahkan Perdana Menteri. Perdana Menteri pun tak tengok berita. Aku nak buat ke tak buat ni? Nak buat. Ingat balik hadis Nabi. Nabi kata, man shalla salatan 4 rakaat, 4 rakaat ba'da Isyak, kamislihinna fi Lailatul Qadri. Sama seperti mana dia semayang pada malam Lailatul Qadar. Apa dia? Buat solat sunat Isyak 4 rakaat. Selepas semayang Isyak, baca doa lebih kurang semua. Jangan tinggal semayang sunat ba'diyah Isyak. Sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat. Nak buat 2 rakaat 2 rakaat 2 salam, 4 rakaat 2 salam, ataupun 4 rakaat 1 salam. Tapi ulama membahaskan 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Itu yang afdal. Tapi kalau buat 4 rakaat 2-2, maknanya 2 salam, boleh tak? Boleh. Tapi yang lebih baiknya 4 rakaat 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Salli sunatul Isyak 4 rakaat ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Isyak 4 rakaat selepas Isyak, kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah, bacalah surah Wal Asri ke, pendek tu. Rakaat kedua baca Fatihah, bacalah yang pendek pun. Apa lagi pendek? Inna a'tayna. Nak cepat ni. Nak balik tengok berita. Rakaat ketiga lepas Fatihah, bacalah Iza Jam. Ikut urutan dia punya susunan ayat. Rakaat keempat lepas Fatihah, bacalah Qul huwallah. Cuma ingat, jangan Qul huwallahu ahadun lillah. Nak cepat dia nak sambung. Qul huwallahu ahadun lillah. Saya sebut Qul huwallahu ahadun lillah, bukan Qul huwallahu ahadun lillah. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita tukarkan nun balik bawah, baca balik atas, dunillah, bukan dunillah. Bana cepat. Kadang-kadang kita dengar masa bulan Ramadan dia baca Allah, itu cara dia baca. Ataupun tahlil, itulah kita baca Allahu ahadulillah, bukan dunillah. Tapi masa tu kan kita nak tegur. Masa mengajar ni ada peluang berkuliah ni, kita tegur lah. Bukan tegur semua. Untuk diri kita dan diri saya sendiri. Kadang-kadang lupa. Fadzakir inna zikra. Ingat, mengingati itulah ilmu mukminin bagi orang manfaat bagi ilmu mukminin. Baik. Jadi buat 4 rakaat semua. Jaga. Pelihara sembahyang ini. Sembahyang malam ini. Sebab Nabi sebut jelas. Kerana apa? 4 rakaat itu kamislihinna, seperti mana kamu telah lakukan pada malam Lailatul Qadar. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30 rakaat. 1 malam, 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar kita buat sama dengan 30 rakaat.
Sebab apa? Diambil daripada dalil, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr min alf syahr. Min alf syahr, itu dalil dia. Satu rakaat sama 30 kali dengan 4, maknanya kita telah melakukan sembahyang pada malam itu 120,000 rakaat. 120,000 rakaat, 4 rakaat. Ini bukan manusia biasa. Manusia yang kita sebutkan tadi, manusia luar biasa. Bagi tahu kat kita, kalau nak dapat sembahyang banyak, jangan tinggal sembahyang sunat selepas Isyak 4 rakaat. Sebab 4 rakaat itu bersamaan dengan 120,000 rakaat. Boleh buat kata tuan malam? Malam ni cuba boleh buat 120,000 rakaat. Saya mengaku saya tak boleh buat, tapi saya mampu lakukan dengan kita buat 4 rakaat selepas Isyak. Kita dapat balik rasa macam lega, lapang. Cuma yang susah hati, kadang-kadang datang juga buah-buah tengah semayang tu, kita baru takbir, baru masuk rakaat, nak naik rakaat yang ketiga, dia dah tutup lampu, pam. Hati baru kata-kata, sekejap lagi dia tutup pintu, aku tak boleh keluar, tak kosong. Ada kat setengah tempatnya tu, masjid surau macam tu, ya. Jadi kita dapat dah, masjid ni macam ni, surau ni macam ni. Kalau aku tak semayang cepat, jadi dia tutup lampu. Jadi Tok Imam bagi salam je, dia tengah wirid, kita pergilah belakang, buat 4 rakaat. Kalau buat lewat lagi, dia pun habis semayang, dia tutup pintu, tutup lampu. Kita jadi tak nak jadi fitnah, orang marah kat kita, kita ambil jalan tengah. Cara macam mana? Mereka baca doa, kita semayang sunat 4 rakaat. Sebab kita tak nak tinggal 120,000. Jangan marah pula, apa ni tutup lampu ni, bagilah kami semayang je dulu. Itu ijaz lah kat mana. Ataupun macam kat sini dah tutup pintu, tutup lah. Kat luar-luar. Kat luar-luar. Tak siapa nak larang. Boleh tutup gate tu, depan boleh. Kat kemah tu pun boleh. Jadi jangan nak gaduh, jangan nak cari masalah sama-sama kita. Tak ada putusan silaturahim. Jadi buat ibadat ni kadang-kadang dapat pahala, kadang-kadang dapat dosa. Barang siapa yang melakukan kebaikan kerana nak menunjuk-nunjuk, maka Allah pulang pada manusia. Barang siapa yang buat kebaikan dengan marahnya manusia, Allah pulang pada manusia. Kalau buat kebaikan dengan sukanya manusia, Allah pulang pada manusia. Faham? Maksudnya kita buat sesuatu ibadah, kita nak dapat pujian orang, nanti Allah kata minta pahala kat dia. Kita buat ibadah, orang marah, nanti minta lah kat dia sebab orang marah. Contoh Jumaat kan sempit, kita datang nak sembahyang memang baguslah, tapi parking kereta tu sampai orang nak lalu tak boleh kan. Memang ada dalam tu cahaya nak alik pun ada. Dia tak sembahyang Jumaat, bukan ayat sembahyang Jumaat, orang Islam je. Kita parking tu suruh tunggulah sekejap, aku dah sembahyang. Itu kita yang sembahyang, orang yang tak sembahyang. Sebab itu tempat lalu orang ramai fikir, ni nak parking macam mana ni? Nak bagi orang marah ke? Jadi kalau kita buat kerana orang marah, Allah pulang kepada manusia. Tak apa-apa lah kita. Jangan nak minta dengan Allah SWT. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik. Begitulah yang lain. Baik, yang apa lagi? Sembahyang malam, sembahyang tahajud dan sebagainya. Dah pakai juga, angkat-angkat payah. Baik. Kerana ia sangat berat ke atas seseorang. Memang berat nak buat 4 rakaat. Orang kata susah, nampak macam senang 4 rakaat tu. Kalau tidak semua boleh buat. Sebab kita percaya dengan Nabi sebut,
Kita buat sama dengan Lailatul Qadar. Nak tunggu Lailatul Qadar tahun depan, belum tentu hidup lagi. Belum tentu hidup lagi. Tapi malam ni insya-Allah azam kita nak buat malam Lailatul Qadar. Tiap malam boleh menjadi malam Lailatul Qadar. Tetapi menjadi ringan jika dibuat berterusan. Kalau dah biasa ni tak ada masalah. Buat 40 hari. Buat apa pun kalau kita buat 40 hari, insya-Allah jadi mudah. Baca Quran pun buat 40 hari, jangan tinggal. Insya-Allah kita akan buat. Nak macam mana pun nak baca Quran kat setiap hari. Sama juga semayang-semayang ni kena buat 40 hari. Sama juga saya belajar dulu nak hafal Quran kena baca 40 kali. Nak hafal hadis baca berapa kali? Baca bukan hafal, baca ni tengok. Macam kita baca Quran kan, jangan hafal dulu, tengok baca. Semoga surat tu baca. Dah cukup 40 kali baru tutup. Lepas tu baru kita pejam mata, dia akan nampak macam photostat keluar. Keluar. Sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, buka, lupa habis. Baca dulu 40 kali. Lepas dah tu baru tutup. Lepas tu dia akan datang. Dia datang sendirinya. Macam ditayangkan pada Nabi bagaimana Allah tunjukkan Masjid Aqsa bila mana Abu Jahal tanya betul ke Masjid Aqsa ada petiang, ditayangkan depan. Nampak. Baik. Jadi kalau kita dah berterusan, insya-Allah jadi mudah. Dan bersama dengan kepayahannya. Memang susah nak buat 4 rakaat selepas Isya ni. Memang susah nak bangun malam nak buat 2 rakaat sembahyang tahajud. Memang susah kita nak buat sunat witir. Sunat witir 1 rakaat dia pun. Tapi nak kena tunggu bulan Ramadan. Kalau tak datang Ramadan, tak ada witir. Sedangkan Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat witir. Sebab itu Nabi itu adalah role model kita. Nabi bukan idola. Tahu idola? Tu ada apa ni rancangan TV kan. Berebut satu bentuk patung, berebut itu. Tu idola. Dia role model, dia bukan idola untuk kita nak tengok pandang tu. Baik. Jadi 1 rakaat Nabi tak nak tinggal. Kita susah. Kalau susah sangat, susah dengan nak buat, malas dengan nak buat sunat Isya 4 rakaat. Aku masukkan sunat witir ke dalamnya, baru buat 1 rakaat. Tapi kalau cantiknya buat 3 rakaat sunat witir. Ya. Jangan kita berpapah Isya tu Allahu Akbar saja sunat witir 1 rakaat sahaja. Itu bukan saya ajar dan ustaz-ustaz lain ajar. Tak mau. Nabi tak pernah tinggal sembahyang witir tu. Witir tu tunggal. Allah suka tunggal. Aku tak nak tinggal sembahyang witir. Selepas sembahyang Isya, baca doa semua lebih kurang, dia pun usolli sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Saja kena sunat witir 1 rakaat ta'ala. Allahu Akbar. Tak pernah dibuat doa. Tapi boleh ulama kata buat macam ni. Sahaja aku sembahyang sunat Isya 4 rakaat ataupun 2 rakaat, aku masukkan sunat witir ke dalamnya. Ingat 1 rakaat. Lepas tu supaya kita bagi salam 2 rakaat tu, 4 rakaat tadi ni, bangunlah buat sunat witir. Itu boleh. Tapi dengan syarat kita niat dalam sembahyang. Contohnya kita sembahyang zuhur tadi, sembahyang zuhur, ikut imam. Kita nak musafir ni, jadi sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Sebelum tu imam bagi salam dan kita beri salam, tengah-tengah sembahyang ataupun di awal sembahyang atau di hujung sembahyang sebelum bagi salam, aku masukkan asar ke dalamnya. Ke dalamnya. Sebab syarat sah sembahyang jamak takdim ini mesti niat dalam sembahyang. Ya.
aku masukkan asar dalam jamak takdim. Kalau jamak takhir pula, niat dalam waktu. Masuk waktu zuhur, aku takhirkan, aku tangguhkan asar ini ke dalam waktu, aku tangguhkan zuhur ini ke dalam waktu asar. Itu jamak takhir. Jamak takyah lah, tak payah buat. Malah. Dia ada dua, jamak takhir, jamak takdim. Yang takdim tu kena niat dalam solat. Sebelum beri salam, dia awalkan, di tengah ke, di hujung ke, aku masukkan asar ke dalamnya, aku masukkan Aisyah ke dalamnya. Subuh tak ada. Dua je ada. Bangunlah buat lagi. Nak buat qasar kan, buat tamam ke, boleh. Tapi dengan syarat niat dalam sembahyang. Jadi kita buat 4 rakaat tahajud ataupun 2 rakaat tahajud. Bahasa macam tak larat dah nak sembahyang witir 3 rakaat, aku masukkan witir ke dalamnya. Aku masukkan witir ke dalam tahajud itu. Tengah sembahyang sunat tahajud ni, tambah 1 rakaat lagi. Jadi 2 tahajud, 1 witir. Tapi kalau dia ada kekuatan, kelebihan yang Allah bagi kat dia, bangunlah buat 3 witir. 3 witir. Tutup dengan 1. Itu cara kita nak buat kalau kita rasa macam kita dah tak larat letih dan sebagainya. Boleh. Tapi jangan tinggal masuk witir. Lepas masuk Isya tu, aku masukkan witir dalamnya. Dengan melawan hawa nafsu pada peringkat permulaannya. Ni Tok Guru bagi tahu kita macam mana kita nak buat ni. Nak kekalkan sembahyang-sembahyang yang susah nak buat ni. Bukan senang. Nak lawan nafsu, nak boleh tengok berita ni. Ustaz sebut berita je, habis nak tengok apa? Pergi pukul 8 ada berita je kan. Mana ada TV time tu ada siaran lain. TV 3 berita, TV 1 berita, TV 2 berita, boleh tengok berita kan. Lepas tu dia nak balik cepat. Sambil-sambil makan kan, nak tengok berita, mengalahkan Perdana Menteri. Sibuk je nak tengok berita. Baik, sikit. Kemudian dari usaha itu dibukakan baginya pintu berjinak-jinak. Maknanya bila kita berusaha lakukan sedikit-sedikit itu, 40 hari kita buat baca Quran, 40 hari kita buat sunat-sunat yang kata sunat ba'da Isya ni, insya-Allah hati dia akan jadi jinak. Hati jinak. Sama juga kalau kita tak jinak dengan majlis ilmu, 40 hari kita tak buat, hati kita akan jadi keras. Hati kita akan jadi mati. Hati jadi mati. Sebab tu kalau orang cakap apa pun dia tak boleh dengar, nasihat apa pun tak boleh dengar, dia susah nak terima. Sebab hati dia, kerana apa? Dia tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab untuk ilmu tu wajib. Tapi dia tak nak duduk majlis, aku dah pandai dah, aku tak nak duduk majlis ilmu. Hati dia jadi keras. Hati keras je lah. Sebelah rumah mati pun dia kata, mati biasalah. Tu hati keras. Aku ni, kalau hati dia buat, dia baru sembang aku ni bila nak mati ni. Dia takut. Tapi kalau hati dia keras, dia dah sebelah sakit biasalah. Sihat mesti ada sakit. Dia tak rasa nak pergi ziarah, dia tak rasa nak pergi doakan untuk orang yang sakit, pergi melawat dan sebagainya. Dia tak ada apa, hati dia dah mati. Han cakap lah apa pun, ambil senapang gajah, tembak telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa peribahasa kata, seperti benda mencurah air tak ada berlali, siram hilang itu. Sebab hati dia dah mati. Jadi jangan bagi hati mati. Mesti duduk. Jangan sampai 40 hari tak duduk majlis ilmu. Sebab untuk ilmu itu wajib. Kalau tak duduk, hati dia keras. Dan kemanisan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak berduduk malam, nak berzikir dengan Allah, susah. Bila tak dapat kemanisan itu, dia susah nak buat. Susah nak buat. Dan ia berasa lazat bersunyi dengan Tuhannya. Duduk uzlah, bangun malam-malam, seorang-seorang, sejuk-sejuk,
Dia bersembang dengan Allah, dia bercakap dengan Allah, dia meniti dengan Allah, dia mengadu dengan Allah. Tidak ada tempat pengaduan yang lebih baik mengadu dengan Allah SWT. Mengadu dengan Allah, itu yang paling baiknya. Jadi ambillah peluang, carilah peluang, rebutlah peluang, supaya mana kita dapat jaga malam, dapat berhenti, dapat merayu dengan Allah SWT. Sebab malam itu Allah turun ke langit dunia. Allah tanya setiap malam, di 2/3 malam, ada hamba-hambaku yang minta disihatkan, minta rezeki. Allah turun tanya 3 kali. Allah tanya. Di time-time jadi orang hebat ni dia akan bangun malam. Sebab apa? Dia tahu, dia yakin bahawasanya Allah sedang menanyakan. Ada Nabi sebut, ada hamba-hambaku yang sedang minta ampun, aku ampunkan dia. Ada hamba-hambaku yang minta diafiatkan, Allah afiatkan, sihatkan kita. Ada hambaku yang minta rezeki, aku rezekikan dia. Itu waktu-waktu mustajab doa. Tapi janganlah bangun-bangun duduk terkatil dulu, Bismillahirrahmanirrahim, aku ampun dosa. Beribadat dulu, bersunyi-sunyian dulu, puji-puji dulu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah, cukuplah engkau ya Allah sebagai pelindung menjaga aku ya Allah. Itu yang kita minta, barulah Allah bagi kat kita. Jadi sebagai orang kata penutupnya, insya-Allah kita usahakan tepuk dada, tanya iman masing-masing, aku ni mati nak duduk kat mana? Yang duduklah kubur, tapi kubur tu cara macam mana? Yang sebut tadi, adakah kubur tadi ni salah satu daripada taman-taman syurga, ataupun kubur tadi salah satu daripada lubuk neraka? Itu yang kita kena muhasabah diri kita. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang kita dapat pagi ni, insya-Allah ada kebaikannya, terutama pada saya yang banyak cakap ni, dan kita semua yang mendengar ni dapat beramalkan, insya-Allah. Kita tak sempat nak habis, walaupun sikit, tapi itulah hakikatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke tuan-tuan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, alhamdulillah, yang baik daripada Allah SWT. Salah silap daripada kejahilan dan kekurangan ilmu saya sendiri, kepada Allah sekalian. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tuan-tuan, perempuan, saya minta maaf banyak. Seandainya ada kekasaran, menyinggung, menggulirkan hati, perasaan dan sebagainya, saya minta maaf. Qulil haqq walau kana murra, kata yang benar walaupun kita susah nak terima. Kita tutup dengan berselawat, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.